wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Menghadap ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiyah Muizzuddin Wad-Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun, beribu ampun, hamba ke bawah Dudutan Patik menjunjung kurnia perkenan untuk menunaikan hajat jawatan kuasa penganjur persidangan antara bangsa Universiti Islam 2023 Anjuran Yunisa dengan kerjasama Pertubuhan Universiti Islam Asia bagi hamba ke bawah Dudutan Patik membentangkan kertas perdana bertajuk Landscape Pendidikan Tinggi Islam Abad ke-21, Strategi dan Hala 7. Hamba ke bawah Dudutan Patik juga menjunjung kurnia perkenan untuk menyampaikan pembentangan ini dalam bahasa biasa sebagai kemudahan juga. Para hadirin yang dihormati, abad ke-21 disebut juga milenium ketiga dan abad globalisasi yang mencetuskan persaingan bebas yang sangat ketara lagi meluas. Dan salah satu impak negatif globalisasi atau modernisasi itu ialah menurunnya nilai agama. Nah, karena itulah di sini kita perlu mempunyai landscape pendidikan tinggi Islam abad ke-21 dengan mengambil kira strategi dan hala 7. Strategi bermaksud rancangan yang teratur untuk menyampaikan kita kepada matlamat atau sasaran hala 7 yang kita kehendaki. Maka strategi utama kita itu ialah untuk melihat pendidikan tinggi Islam terus unggul dan menyerlah, bukannya lemah atau dikaburi oleh globalisasi. Kalau globalisasi itu hebat, maka Islam juga yang sememangnya memang hebat, mestilah terus hebat. Karena Islam adalah tinggi, selamanya tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Sebagaimana ungkapan Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama Allah, agama yang diridainya firman-Nya, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Para hadirin yang dihormati, mengenai pendidikan, United Nations Educational, Scientific and Culture Organization UNESCO telah menggariskan dasar pendidikan itu sebagai 1. Learning to think, belajar bagaimana berfikir. 2. Learning to do, belajar bagaimana bekerja. 3. Learning to be, belajar bagaimana untuk survive, untuk terus hidup. Dan 4. Learning to live together, belajar bagaimana untuk hidup bersama. Semua intipati dasar ini kita boleh terima. Karena Islam sebenarnya
sudah pun lebih awal mengungkap perkara-perkara ini. Di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menggalakkan berfikir, seperti ungkapan-ungkapan berbunyi, la'allakum tatafakkarun. Tafsirnya mudah-mudahan kamu memikirkannya. Afala ta'qilun. Tafsirnya apakah kamu tidak berfikir? Afala tadhakkarun. Tafsirnya apakah kamu tidak mengambil pengajaran dengan berfikir? Dan banyak lagi. Islam juga menggalakkan kerja keras, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Tafsirnya, bekerjalah kamu, Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah mengingatkan tafsirnya. Apabila sembahyang sudah ditunaikan, maka bertibaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurnia rezeki Allah Ta'ala. Sementara konsep hidup bersama, Al-Quran telah pun mengungkap dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tafsirnya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami juga telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan puak, supaya kamu berkenal-kenalan, hidup bersama dan beramah mesra. Demikian Islam telah pun mendahului UNESCO dalam mencipta dasar pendidikan. Namun begitu, kita umat Islam masih sahaja dilihat tertinggal di belakang. Mengapa ya mengapa? Mengapa kita masih tetap di belakang? Mengapa orang lain sudah berjaya meneroka angkasa, sedang kita masih tetap tahan-tahan di bumi? Mengapa? Ya, mengapa? Mengapa nama Neil Armstrong yang dinobat sebagai manusia pertama menjejaki bulan, mengapa bukan nama Ahmad atau nama Ali? Mengapa? Inilah persoalan itu yang perlu kita cari jawabannya. Jawaban yang tepat adalah merujuk kepada penguasaan. Semua bidang kehidupan memerlukan penguasaan. Bidang ekonomi dikuasai dengan apa? Bidang pentadbiran dikuasai dengan apa? Bidang ketenteraan dikuasai dengan apa? Bidang pembangunan dikuasai dengan apa? Bidang sains dan teknologi dikuasai dengan apa? Dengan apa alat? Dengan apa alat untuk menguasai semua ini? Dengan apa? Ya, disinilah persoalan kita itu. Al-Quranul Karim telah mengisyaratkan petunjuk bahawa penguasaan tidak mungkin dicapai kecuali hanya dengan ilmu sahaja, termasuk penguasaan angkasa lepas yang sangat mencabar itu hanya mampu untuk dicapai dengan ilmu jua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 33, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard famfudhu la tanfudhuna illa bisultan.
Tafsirnya, wahai jamaah jin dan manusia, kalau kamu merasa mampu untuk menembusi lapisan-lapisan langit dan bumi, maka cubalah kamu menembusinya. Tetapi ingat, kamu tidak akan mampu menembusi kecuali dengan kuasa sahaja. Ada ulama yang menafsirkan kuasa itu di sini ialah sebagai ilmu, yakni dengan kuasa ilmu sahaja makhluk jin dan manusia baru akan mampu untuk meneroka kehidupan ini, khasnya meneroka angkasa dan bumi. Oleh itu, kita usah heran, kita tidak payah heran kalau nama Neil Armstrong bukan nama Ahmad atau nama Ali yang dinobat menjejaki bulan, karena ilmu meneroka angkasa sudah dimiliki oleh pihak Neil Armstrong, sedang di pihak kita pula belum lagi memilikinya, maka kekallah kita masih jadi penonton sahaja. Ayat ya ma'syaral jinni wal ins adalah cabaran terbuka untuk secara umum kepada seluruh makhluk jin dan manusia tanpa mengira pegangan mereka. Karena itu ayat itu di sini tidak berbunyi ya ma'syaral jinni wal muslimin, wahai jemaah jin dan kaum muslimin, tidak. Tetapi ayat berbunyi ya ma'syaral jinni wal ins, terbuka kepada siapa sahaja, muslim atau non-muslim, siapa sahaja pemilik ilmu, merekalah yang akan diperkenankan oleh Allah untuk menguasai segala bidang. Lantaran itu di sini landscape dan strategi pendidikan tinggi Islam abad ke-21 perlu dikemaskini dan diperkasa. Kalau yang membawa Neil Armstrong ke bulan ialah ilmu sains dan teknologi, maka pendidikan Islam abad ke-21 juga mesti turut mengutamakan ilmu ini. Pusat-pusat pendidikan tinggi kita mesti membuka pintunya luas-luas untuk ilmu ini. Kita akan namakan ia dengan nama ilmu sains Islam, karena ilmu sains Islam mempunyai kelebihan dari ilmu sains Barat. Ilmu sains Barat hanya semata-mata berteraskan uji kaji terhadap benda-benda yang dapat dinampak, ditimbang, dihitung, dan diukur semata-mata. Sementara alam metafisik dan soal-soal keimanan hanya dianggap andaian sahaja yang sukar untuk diterima oleh akal. Berbanding sains Islam, tetap percaya kepada kuasa Allah dan perkara-perkara gaib. Kita tidak mahu pusat-pusat pengajian tinggi kita tidak jelek ilmu sains. Kita tidak mahu pusat-pusat pengajian tinggi kita tidak jelek ilmu sains. Tetapi yang kita mahu, mereka juga mesti jadi pelopor dan penghayat ilmu ini. Kita tidak mahu para mahasiswa dan mahasiswi kita menganggap Islam itu miskin sains, atau menganggap dalam Al-Quran tidak ada sains. Kita tidak mau semua ini. Saya sebutkan perkara ini berdasarkan kejadian telah pun pernah berlaku, yaitu seseorang menganggap bahawa dalam Al-Quran tidak ada sains. Pada kira-kira akhir tahun 70-an atau awal 80-an,
Saya telah diminta untuk menjadi salah seorang ahli panel dalam forum anjuran sekolah SUAS. Saya amat terkejut apabila seorang guru bangun memberi pendapat, katanya, dalam Al-Quran tidak ada ilmu sains. Tanpa mempunyai persediaan awal, saya alhamdulillah dapat menyangkal pendapat guru ini. Saya katakan kepadanya, Tuan, Al-Quran mengandungi khazanah ilmu, tidak terkecuali juga ilmu sains. Kalau Tuan membaca surah Yasin sahaja, surah ini mengandungi fakta-fakta saintifik mengenai fenomena alam, mengenai fenomena siang dan malam, mengenai peredaran planet dan cakrawala dan lain-lain. Satu contoh ayat sains dapat saya bawakan. Allah berfirman, wa arsalna ar-riyaha lawaqih, tafsirnya, dan kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pemindah benih. Angin membawa awan mengandungi hujan. Angin juga membawa debunga jantan kepada debunga betina dari sebatang pohon ke pohon yang lain. Dan dari hasil pertemuan inilah makanya lahir buah-buahan. Nah, tidakkah ini sains? Ya, tidak dapat disangkal lagi bahwa ini adalah ayat sains. Satu dari ayat sains dalam Al-Quran. Menurut Said Qutb rahimahullah, kata saya, dalam kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran, sebelum ayat wa arsalna ar-riyaha lawaqih ini turun, buah kurma di tanah Arab adalah biasa-biasa sahaja, bersaiz kecil-kecil. Tetapi manakala turun ayat ini, orang Arab sudah pandai mengahwinkan pohon kurma, menjadikan buah-buah kurma jadi pelbagai dan bersaiz besar-besar. Dan kini amalan mengahwinkan pohon-pohon itu telah pun jadi budaya di seluruh dunia. Dari mana ilmu ini didapat? Dari Al-Quran, saudara. Semenjak dari 1400 tahun lebih lagi. Para hadirin yang dihormati, isu yang seakan-akan sama merendahkan Al-Quran telah juga berlaku di zaman Ibn Sina 1000 tahun yang lampau. Seorang mulhid atheis muncul menyergah Ibn Sina. Wahai Ibn Sina, saya telah pun membaca seluruh Al-Quran, tetapi saya tidak berjumpa walau satu ayat pun mengenai perubatan. Membalas Ibn Sina, ya hada, inna kitabana jama'a tibba kullahu fi nisfi ayah. Maksudnya, wahai lelaki, sesungguhnya kitab kami Al-Quran telah mengumpul semua hal ehwal perubatan cuma dalam setengah ayat sahaja. Apa ia setengah ayat itu, wahai Ibn Sina? Ibn Sina pun membaca setengah daripada ayat 31 surah Al-A'raf. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Tafsirnya, dan makan serta minumlah kamu,
tetapi jangan sampai melampau-lampau. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan. Ini ayat perubatan selengkapnya menurut Ibn Sina. Cuma setengah ayat sahaja dari Al-Quran, subhanallah. Apa betulkah pendapat Ibn Sina ini? Jawabnya iya. Tidak diragukan lagi, adalah 100% tepat dan betul. Berdasarkan, coba kita perhati, para pakar di seluruh dunia, baik di timur maupun di barat, semua mereka itu telah sepakat berpendapat bahwa kesehatan adalah dibina dengan makanan, sementara penyakit pula juga berpunca daripada makanan. Jika makanan dimakan dengan sukatan yang betul dan tidak melampaui batasan, maka ia adalah obat. Sebaliknya, jika makanan dimakan tanpa sukatan yang betul dan melampaui batasan, ia adalah racun. Demikian sains perubatan Islam ini yang merujuk kepada hal ehwal permakanan telah pun sama-sama dipakai dan diperaku oleh kalangan antara bangsa. Para hadirin yang dihormati, sedikit lagi tentang hebatnya sains Islam. Di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, muncul seorang perempuan mengadu bahwa dia telah diperkosa oleh seorang lelaki dengan menunjukkan bukti evident air mani lelaki itu ada melekat di bajunya. Sayyidina Umar berpuas hati dengan bukti ini sebagai boleh diterima, dan lelaki yang dituduh mesti dihukum. Tetapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak segera bersetuju. Sebaliknya beliau mahu untuk membuat ujian terlebih dahulu. Lalu beliau pun meminta air panas mendidih dan menuangnya ke atas baju perempuan yang ada air mani lelaki itu. Apabila air mani yang didakwa oleh perempuan itu terkena air panas, kedapatan ianya membeku. Ternyata ia adalah putih telur, bukannya air mani. Karena jika betul ia air mani, apabila terkena air panas, ia akan hilang begitu saja, bukan membeku. Nah, dengan ujian yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah ini, maka terbuktilah bahawa perempuan adalah pembohong, pendusta, dan lelaki yang dituduh dibebaskan, terselamat daripada menerima hukuman. Nampak kita Sayyidina Ali karramallahu wajah di sini adalah seorang pakar sains biologi, saintis yang tidak ada tolok bandingnya ketika itu. Sehingga Sayyidina Umar mengaku, sekiranya bukan karena Ali, niscaya binasalah Umar akan menghukum orang yang tidak berdosa. Demikian gambaran betapa pentingnya ilmu sains. Ia bukan sahaja alat untuk meneroka angkasa, bahkan juga lebih utama, turut berperanan untuk menegakkan hukum Allah dalam kehidupan manusia. Makanya landscape pendidikan tinggi Islam, janganlah ia meminggirkan ilmu sains, tetapi
mesti turut memartabatkannya sebagai salah satu ilmu teras yang mesti dipelajari. Tiada halangan bagi kita untuk menerima dan mempelajari sama sains barat yang berunsurkan kebandaan, tetapi kita akan lengkapi ia dengan sains Islam yang mengiktiraf kuasa Allah dan mempercayai perkara-perkara yang berhubung kait dengan keimanan sebagai paksinya. Ampun berampun. Sekian sahaja pembentangan secara ringkas. Sekiranya terdapat sebarang kesilapan atau surut langkah, maka hamba Kebaharuddin Patik menjunjung banyak-banyak ampun dan kemaafan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Kebaharuddin Patik menjunjung anugerah.